wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayahnya, dengan mahabbah dan mawaddahnya, dapat lagi kita sama-sama berkumpul untuk kita sambung kuliah bulanan kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pembacaan kita terhadap tafsir Al-Azhar atau tafsir Hamka pada surah Al-Baqarah. Okay, jadi alhamdulillah bulan yang lepas kita dah selesai membaca sehingga ayat yang kelima. Okay. Ayat yang kelima ataupun dalam kalau Quran tu muka surat yang satu tu lah, lengkap 11 surah Al-Fatihah tu kan. Jadi alhamdulillah kita dah selesai. Kita dah mula dengan surah Al-Fatihah, yang mana pada surah Al-Fatihah itu kita ada request, kita ada permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan permintaan itu Allah Subhanahu Wa Taala dah jawab, dah respon. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu jalan yang lurus tu macam mana dan jalan apa yang jangan diikuti, iaitu jalan al-maghdubi alaihim waladdallin, kan, orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian selepas surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah tu sendiri sebenarnya memberikan jawapan kepada permintaan kita. So maksudnya jalan apa yang nak diikuti itu jalan zalikal kitab ini, Quran ini yang mana tidak ada keraguan padanya. Itulah jalan yang perlu diikuti supaya kita sampai ke destinasi syurga yang kita inginkan. So itu yang kita mulakan surah Al-Baqarah kita tu. Dan pada awal surah Al-Baqarah kita telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ciri-ciri orang yang beriman. Okay. Kita mula dengan ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita tengok yang sebelum ni, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Okay, baik. Sebenarnya kita tahu, saya dah terangkan pada awal surah Al-Baqarah kita ni, surah Al-Baqarah ni merupakan surah Madaniyah. Okay? Dia merupakan surah Madaniyah yang mana kita dah banyak kali ulang dah. Kalau surah-surah Makkiyah adalah surah-surah ataupun ayat-ayat Quran yang turun kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kan Nabi lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, menjadi Nabi di Mekah. So itu kita panggil ayat-ayat atau surah yang turun ketika dalam fasa itu kita panggil sebagai surah Makkiyah. Kemudian bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, so selepas daripada itu kita panggil sebagai surah-surah Madaniyah. Okay, jadi bila baca surah Al-Baqarah ni, ini surah Al-Baqarah merupakan antara salah satu surah yang terawal diturunkan ketika mana Nabi di Madinah. Jadi bila masuk je surah Al-Baqarah awal, Allah SWT seakan-akan nak kita ingat kembali, revise balik orang mukmin ketika itu tentang apa dia orang yang beriman. So iman-iman ni dia bermain dengan kepercayaan, main dengan hati. Jadi orang Islam ketika itu dia baru ni berpindah daripada Mekah sampai ke Madinah. Waktu di Mekah mereka diajar, dididik benda-benda basic tentang Islam. Allah tu apa, malaikat tu apa, Quran tu apa, kenapa perlu percaya pada syurga, kenapa kena takut pada neraka, dia benda-benda basic. Kemudian bila sampai ke Madinah, okay, baru je sampai ni kan berhijrah dan sebagainya, Allah SWT ingatkan balik orang yang beriman tu ciri-cirinya, Allah ulang balik, yang menunaikan solat, yang percaya kepada benda-benda ghaib. Benda-benda ghaib tu apa? Dekat Mekah Allah SWT terangkan kepada dia orang. Benda ghaib tu apa? Malaikat tu apa? Roh tu apa? Dan sebagainya. Kemudian menunaikan solat. So benda-benda ibadah yang utama, ibadah spiritual. Dan juga berinfak ataupun menginfakkan harta. So bila sampai kat Madinah, ini permulaan ni, nak infakkan harta. Solat tadi Allah dah cerita, ghaib tu Allah dah cerita apa dia, beriman macam mana. Kemudian sampai di Madinah tu nak menginfakkan harta. So itu permulaan yang Allah SWT bagi tahu. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Okay, kemudian habis sampai ayat kelima, Allah SWT sambung dengan insya-Allah hari ini kita nak baca. Lepas Allah cerita orang beriman tu apa, orang mukmin tu apa, Allah sambung dengan orang yang kafir.
Macam saya ingatkan pada tuan-tuan dan perempuan, dekat Mekah dia clear cut. Ada Islam, ada kafir. Dua tu je yang obvious, yang paling utama. Kalau beriman pada Allah dan Rasul, Islam. Tak beriman pada Allah dan Rasul, kafir. Dia clear cut. Dua tu je. Tapi bila sampai Madinah ni dia complicated. Dia ada Islam, dia ada kafir, dan nanti kita akan sampai ayat ke-8, 9 dan seterusnya itu kepada orang munafik. Okay, tapi kita tak masuk lagi munafik hari ini. InsyaAllah kita tengok dulu orang yang kafir. So kalau kita tengok ayat-ayat orang beriman, Allah SWT bagi tahu ciri-ciri satu-satu. Orang beriman ni dia kena yu'minuna bil ghaib, satu. Tapi bila sampai kepada orang kafir ni, Allah SWT skip je ciri-ciri tu. Malah dah nak cerita. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak tekankan kepada kita orang iman tu ciri-ciri dia macam mana. Supaya yang kita ikut yang tu. Yang beriman tu. Orang kafir ni kita boleh kata lawan dia lah. Opposite dia daripada kalau orang yang beriman tu percaya pada benda ghaib, so orang kafir tak percaya pada ghaib. Kalau orang Islam, orang iman itu menunaikan solat, percaya dengan ibadah, kewajipan yang Allah SWT suruh solat, suruh infak harta, so beriman dengan kitab-kitab yang sebelum ni, so orang kafir tu opposite daripada kepercayaan tadi. Okay. Tapi apa yang Allah SWT nak cerita tentang orang kafir, kita tengok dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim, ayat ke-6 dan juga ayat ke-7. Okay, Allah SWT kata innal ladzina kafaru, orang-orang yang tidak mau percaya. Tadi orang yang percaya, orang yang beriman adalah mereka yang percaya, beriman kepada perkara ghaib dan sebagainya. So orang kafir adalah orang yang sebaliknya. Mereka ini sawaun. Ayat nombor 6 ni kalau saya baca dengan intonasi bahasa Melayunya, ayat bahasa Arab, tapi kita baca dengan intonasi bahasa Melayu, innal ladzina kafaru sawa. Orang-orang yang tak mahu percaya ni, orang-orang kafir ni sama je. Apa yang sama? Alaihim anzartahum am lam tudhirhum la yu'minun. Sama ada kita bagi peringatan kepada mereka ataupun kita tak bagi peringatan kepada mereka, sama je. Mereka tidak akan percaya. Allah SWT kata orang kafir ni, perangai orang kafir ni, Allah tak sebut ciri dia buat apa. Tapi Allah kata orang kafir ni sama je kalau kita bagi peringatan kepada mereka, kita dakwah kepada mereka, atau kita tak dakwah pun kepada mereka, sama je mereka ni tidak akan percaya. Sebab apa dia orang tidak percaya? Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah meterai. Khatam tu kita tanda, kita chalk. Maksudnya kita tutup lah. Kan nanti kita akan tengok detail ayat tu. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah SWT tutup hati mereka tu, wa 'ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka, wa 'ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka ada penutup. Walahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Okey. So itu terjemahan kepada ayat 6 dan ayat 7 yang kita nak tengok hari ini. Kita tengok apa dia tafsiran Hamka berkaitan dengan ayat ke-6, ayat ke-7 ni. So ayat ke-6 ni tadi terjemahan dia, so innal ladzina kafaru tadi tu, sesungguhnya orang-orang yang tidak mahu percaya, sama saja atas mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidaklah akan percaya. Pada ayat-ayat yang tersebut di atas telah ditunjukkan bahawa orang yang akan mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa, iaitu orang yang telah menyediakan dirinya buat percaya. Dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu sehingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat dapat mereka penuhi sehingga akhirnya beroleh untuk meneruskan dengan amal pertama, amal beribadah, solat kepada Allah. Kedua, amal murah hati dan murah tangan memberi kepada sesama manusia. Namun orang yang kafir sukalah buat dimasuki oleh petunjuk itu. Ini saya refresh balik yang tadilah, saya kata ayat yang sebelum ni, ayat yang ke 3, 4, 5 cerita tentang orang mukmin. So yang ni nak cerita pasal orang kafir. Okay, apakah erti kafir?
Erti yang asli daripada kufur yang pembuatnya dinamai kafir ialah menimbuni atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Perkataan kafara, kafir tu, ini kalau kita tengok dalam bahasa Arab lah, perkataan kafara, kafir tu, kafara tu sebenarnya maksud dia timbun, kambus, sembunyi. Itu maksud kafara. Okay? Kafara. Sebab tu dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, kalau kita tengok muka surat seterusnya itu dia bagi tahu, ada dalam Quran Allah SWT berfirman, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Okay? Allah SWT kata, kamathali ghaithin, kamathali ghaibin a'jabal kuffara nabatu. Sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. A'jabal kuffar. Perkataan kuffar tu, kuffar nabatu. Nabatuh tu benih. Al-kuffar kat sini bukanlah tak ada kena-mengena lah orang kafir dengan tanam benih, dengan tanam-tanaman. Tapi kuffar kat sini membawa maksud perkataan timbun, kambus. Kita ada benih, kita timbun tu kita panggil kuffar. Tapi tuan-tuan dan puan janganlah duk main dengan perkataan kuffar ni kan. Tengok orang duk menanam, kita panggil dia kuffar. Janganlah. Sebab tu kuffar dari sudut bahasa. Kufar dari sudut istilah yang difahami itu nanti membawalah kepada kekafiran tu. So kita pakai istilah lain lah. Walaupun ini antara istilah asal kepada kafara tu membawa maksud kita timbus. Jadi kalau kita tengok orang kafir ni, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, seakan-akan dalam hati mereka tu sebenarnya ada keimanan, ada kepercayaan. Sebab manusia ni fitrah dia memang mempercayai ataupun beriman pada Allah SWT. Tapi keimanan itu, cahaya keimanan itu telah dikambus dengan kegelapan, telah ditutup. Sehingga kan tak bercahaya ataupun tak timbul, tak tumbuh benih iman yang ditanam itu. Sebab apa? Sebab dah dikambus dengan kekufuran, dikambuskan dengan keengganan beriman kepada Allah SWT. Okay? Jadi di sini kita lihat erti yang dalam sekali dari kalimat kufur itu. Iaitu bahawa di dalam hati sanubari itu ada kesediaan buat menerima kebenaran. Kita ni manusia, kita memang ada kesediaan untuk menerima kebenaran. Kita ada kesediaan sebab itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Kan manusia ni dilahirkan suci, kan? Dilahirkan tu suci, tidak ada dosa, bayi-bayi semua tu kan. Sebabnya itulah asal kita fitrah. Kemudian barulah diwarnakan selepas itu sama ada beriman, Yahudi ke, Nasrani ke ataupun dan selainnya. Okay? Akan tetapi oleh si kafir, tampang yang dapat tumbuh dengan baik itu ditimbun dia. Maksudnya benih yang tumbuh tu dikambuskan. Dikemukakan berbagai alasan. Maksudnya iman tu sebenarnya dah ada dah. Bukti tu telah disampaikan dah. Maksudnya dakwah tu telah disampaikan dah. Tapi disebabkan ego, so banyaklah alasan yang digunakan untuk menuntut kebenaran. Namun bagi mereka sama sahaja. Tidak ada yang mereka terima, mereka telah mengkafiri suara hati mereka sendiri. Hamka kata orang yang kafir ni bukan setakat mereka telah kufur kepada Allah SWT, mereka telah mengkafiri suara hati mereka sendiri. Maksudnya mereka telah menimbuskan fitrah mereka sendiri yang pada asalnya fitrah mereka itu nak beriman kepada Allah SWT. Okay, boleh? Jadi apa sebab orang yang menjadi kafir? Hamka sambung lagi seterusnya dengan apakah sebab orang menjadi kafir? Kita pun tertanya kan, kita ni apa sebab kita tengok orang tu menjadi kafir? Kenapa dipilih untuk menjadi kafir? Dipilih ke? Dipilihlah sebabnya Allah SWT memberikan jalan, kita yang menentukan sama ada kita nak pegang kebenaran tu ataupun kita nak menafikan. Orang menjadi kafir kadang-kadang ialah kerana juhud mereka. Okay? Orang yang menjadi kafir adalah kerana juhud kat sini, perkataan jihad kan maksudnya kita melawan. So maksudnya menentang. Orang menjadi kafir kerana juhud mereka, penentangan mereka terhadap agama Islam. Iaitu meskipun seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi kerana mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi diri mereka, kebenaran itu mereka tolak. Maksudnya adalah ada orang tu kebenaran dah nampak depan mata, tapi disebabkan kalau diterima kebenaran itu, kelebihan yang dia ada tu terpaksa digadaikan, maka disebabkan itu dia pun memilih untuk tak nampak ataupun kambus kebenaran itu. Itu yang dimaksudkan dekat sini. Banyak pemuka Quraisy di Makkah tidak mahu menerima peringatan Nabi Muhammad SAW, melarang mereka menyembah berhala atau memakan riba, kerana keduanya itu amat bertali dalam kedudukan mereka.
Orang Quraisy Mekah dulu, apabila dakwah disampaikan kepada mereka, tidaklah payah untuk mereka faham. Sebab apa? Sebab mereka itu adalah orang Arab, yang mana Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka. Kalau kita hari ni, kalau lah orang lain macam kita ni kan, orang Melayu yang tak cakap bahasa Arab, mungkin lambatlah sikit kita nak loading untuk dapatkan satu dakwah tu, ayat Al-Quran tu. Sebab kita nak memahamkan dia satu kerja, memahamkan bahasa tu satu kerja, memahamkan ayat tu, memahamkan konteks ayat tu, apa cerita ayat tu, apa asbab nuzul di sebaliknya. So dia banyak proses tu, agak sukar untuk kita. Tapi untuk Quraisy Mekah sebenarnya mereka sangat mudah untuk memahami wahyu Allah, sebab mereka orang Arab yang bercakap bahasa Arab ketika itu. Bahasa Arab diturunkan dengan bahasa lughah Quraisy. Dikatakan lughah Quraisy, bahasa Arab Quraisy. Allah SWT sesuaikan dengan pemahaman orang Quraisy ketika itu. Dan juga ketika itu mereka hidup dengan Nabi. So dia nampak. Macam kita ni, kita beriman dengan kepercayaan. Kalau tuan-tuan dan puan ingat lagi, kita baca dalam hadis Nabi bulan lepas, kita ni adalah orang yang beriman tanpa kita melihat Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW puji kita. Sebabnya kita beriman tanpa kita lihat Nabi SAW, tanpa kita hidup zaman dia. Tapi orang Quraisy ni dia hidup pada zaman Nabi. Dia melihat segala mukjizat. Baru-baru ni Isra Mi'raj. Dia melihat mukjizat Isra Mi'raj tu berlaku. Dia melihat bulan terbelah. Dia melihat banyak lagi mukjizat yang ada pada mereka. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri, tapi mereka tolak. Sebab apa? Sebab tidak mahu menggadaikan kedudukan mereka. Sebab waktu tu orang Mekah ni yang memegang kerajaan, orang Quraisy yang memegang, orang kafir Quraisy memegang tampuk pemerintahan di Mekah. So dia kena jagalah ni, pengikut-pengikut ni ada yang sembah berhala juga. So nanti kalau ketua dia ubah kepercayaan, takutnya digulingkan oleh rakyat-rakyat yang masih lagi menyembah berhala. Jadi mereka takutkan kedudukan mereka. Sama juga orang Yahudi di Madinah. Tadi kita cerita Mekah kan, di Mekah. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun menolak kebenaran yang dibawa Nabi SAW, bukan kerana yang beliau serukan itu tidak benar, melainkan kerana hasad atau dengki dan iri hati. Kalau orang Mekah, dia tak nak beriman dengan Nabi SAW, banyaklah faktor, antaranya faktor dia sayangkan dunia, cintakan jawatan, cintakan kedudukan. So dia tak nak gadaikan benda tu, dia tak nak pilih beriman, dia pilih dengan nikmat dunia. Orang Madinah pula, mereka menolak Nabi SAW kerana perasaan hasad, dengki dan iri hati kepada Nabi SAW. Kenapa dia dengki? Kenapa dia iri hati? Orang Madinah ni mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani yang ramai. Sembah berhala pun ada, tapi Yahudi dan Nasrani, Kristian dan Yahudi tu ramai. Jadi mereka ini masih kekal dengan beriman kepada syariat mereka. Orang Yahudi dia beriman dengan syariat Nabi Musa, orang Nasrani dia beriman dengan syariat Nabi Isa. Salah ke? Bukan ke dua-dua tu Nabi Allah SWT? Memanglah beriman kepada Nabi tu tak salah. Tapi Allah SWT kata bila mana syariat satu Nabi tu telah sampai ataupun sampai Nabi yang lain, syariat tu perlu digantikan. Bila zaman Nabi Musa dulu, betul lah kena berimanlah dengan Nabi Musa, syariat Nabi Musa. Tapi bila sampai zaman Nabi Isa, so syariat tu perlu diubah ke syariat Nabi Isa. Kemudian bila zaman Nabi SAW sampai, kita perlu berubah pula ke agama yang sama, semuanya agama Islam, tapi acuan syariat mengikut Nabi SAW. Tapi orang Madinah dia tak nak, dia tak terima. Dia kata mengapa seorang Arab mengakui diri menjadi Rasul, padahal Nabi dan Rasul itu hendaklah pada Bani Israel. Israel kat sini merujuk kepada keturunan Nabi Yaqub sebelum ni. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani di Madinah dia kata dia tak setujulah kenapa bukan orang kita, kenapa bukan orang kita yang menjadi Nabi. Orang kita tu maksudnya Bani Israel. Kenapa orang Arab? Yang mana sebelum ni cerita orang Arab ni tak banyak. Banyaknya cerita Yahudi, Nasrani, Bani Israel. Bani Israel, Bani Israel. Kan kalau kita tengok dalam Quran pun, Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Tiba-tiba last kali tu, Nabi yang diutuskan adalah daripada kaum Quraisy Mekah. Okay. Raja Heraklius di Syam pernah menerima surat daripada Rasulullah SAW yang mengajaknya memeluk Islam. Kerana pandainya utusan yang membawa surat, hatinya menerima. Pada zaman dulu, zaman Nabi SAW, di negara Syam, waktu tu Islam belum disebarkan lagi ke sana. So ada raja yang
mentadbir di Syam, Raja Heraklius. Jadi Nabi SAW menyampaikan surat untuk berdakwah kepada Raja Heraklius. Dan utusan sahabat yang membawa perutusan itu pandailah menyampaikan dakwah dan hatinya menerima. Bahkan tidak ada sikapnya yang menentang. Maksudnya Raja Heraklius ni dia jatuh hatilah dengan dakwah Islam yang disampaikan. Namun setelah dikajinya lebih mendalam, kalau sekiranya dia masuk Islam, erti kedudukannya sebagai raja akan terancam kerana dibantah keras oleh pendeta dan orang-orang besar kerajaan. Tapi Raja Heraklius ni, walaupun hati kata ya, hati kata mahu, tapi bila dia tengok balik politiknya, dia akan hilang kuasa dan sebagainya. Dia akan takut pendeta-pendeta ni orang-orang agamawan dia lah, orang agama Nasrani ketika itu, takut hilang sokongan, takut orang-orang besar kerajaan hilang tak bagi sokongan. Dia pun akhirnya menyatakan tidak akan menukar agamanya, hanya berkirim ucapan selamat sahaja kepada Rasulullah SAW. Raja Heraklius pun balas balik surat tu, selamat, macam tu lah, selamatlah, tapi kita tak terima tawaran ni. Okay. Akan tetapi Kisra Abruis, raja besar di Parsi, demi dibacanya surat yang dikirimkan Nabi kepadanya, dengan murka dan sombongnya dia merobek surat itu di hadapan utusan. Padahal tingkah laku yang demikian sangat melanggar sopan santun kerajaan. Sebabnya di zaman dulu ni, kalau kita tengok cerita-cerita zaman-zaman dulu, askar-askar ni kan walaupun dia berperang dengan negara tu, tapi bila orang negara tu hantar utusan, hantar tukang bawa surat ni masuk ke tempat, kiranya musuh datang tempat dia lah ni, bawa surat, memang common sense ataupun perjanjian yang difahami ketika itu adalah kita tak boleh bunuh orang yang menghantar surat. Kita tak boleh mencemuhnya, mencacinya, tak boleh. Kalau kita nak tolak ke apa ke, kita respon je, dia pun balik sampaikan kepada negara dia lah kan. Tapi Raja Kisra Abruis ni, Raja besar Parsi ni, dia telah menghina utusan yang membawa surat tu dan mengoyak surat yang Rasulullah SAW bagi. Padahal secara common sense-nya, mengikut etika peperangannya, etika suratnya zaman dulu, benda tu tidak dibenarkan. Jadi nak kata sombong lah, merobek surat tu. Sebab dia memandang sangat tidak pantas orang Arab yang hina itu berkirim surat kepadanya. Bagi dia orang Parsi ni, dia daripada Parsi kan, dia empire yang lama. So dia kata, kau ni siapa, orang Arab ni tak datang pada mana ni, tiba-tiba nak hantar surat. So dia pun kata, kita tak terima. Bukan setakat kata tak terima, dia koyakkan surat Nabi SAW. So itulah beberapa contoh sikap kekafiran yang telah disambutkan orang kepada Rasulullah SAW. Maksudnya itulah sifat kekafiran yang telah ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Macam tadi kan kita kata, antara sebab kenapa seseorang itu kufur adalah kerana tidak mahu hilangnya jawatan. Samalah dua-dua ni. Raja Heraklius yang terutama, dia tak nak hilang jawatan dia. Dan juga sebab iri hati dan dengki, sombong, macam mana Raja Parsi tu. Dia kata, kenapalah orang Arab ni tak datang, pada mana orang Arab ni datang tiba-tiba nak berdakwah kepada aku. So dia pun tolak. So itulah contoh macam mana sifat kekafiran tu yang Nabi SAW terpaksa hadapi. Maka orang-orang yang seperti demikian sama sajalah bagi mereka. Orang-orang macam ni sama je lah, sama ada kita bagi peringatan ataupun kita tak bagi peringatan, mereka tidak ada keinginan pun untuk percaya. Dia tak nak pun percaya. So itu yang Allah SWT bagi tahu dalam ayat yang ke-6 yang kita bacakan tadi. Okay, kemudian Allah SWT sambung. Allah kata, khatam ayat ke-7 ni, yang khatamallahu ala qulubihim, telah dicap, dimeterai oleh Allah SWT hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghisyawah, dan atas penglihatan mereka tu ada penutup. Maksudnya tutup, hati tutup, telinga tutup, mata tutup. Telinga tutup kita faham lah, telinga tutup ni maksudnya tak boleh dengar lah, orang cakap apa pun dia tak nak dengar. Mata tutup maksudnya tak nak tengok lah kan, tutup matanya. Macam mana kalau dah tutup mata nak nampak apa? Tak nampaklah kebenaran. Tapi Allah SWT mulakan dengan hati mereka tu ditutup dulu. Sebab kalau mata hati tak dibuka, yang lain tu langsung tak ada function. Maksudnya kita ni macam sekarang ni, kita dengar, mata kita pun nampak. Tapi kalau memang hati dah tak nak, tak payah kata nampak ke dengar ke, memang dah tak nak lah kan. Macam ada satu benda tu kita nak beli ke nak apa ke, bila mana hati tu dah tak nak kan, orang offer dengan kita tu, offer ni offer tu, dah memang hati tak nak dah.
beli ni ke, offer benda tu, join benda ni ke, tak kisahlah kan. Maksudnya bila ada tawaran diberikan pada kita, bila hati kita bermula dah kata tak nak dah, so kita tenung banyak mana pun benda tu, ataupun kita dengar dia duk cerita kan, jomlah join ni, okey lah, ceritalah dulu apa benda kita, tapi hati dah tak nak sebenarnya, tapi dengar je lah. Kalau orang tu cerita panjang berjela pun, bila kita dengar, kalaulah hati kita tak nak, maka kita tidak akan nak, kita tak akan terima pun. Sebab tu Allah SWT mulakan dengan hati tu dah kena chop dulu, dah tutup. So mata pun tutup, telinga pun tutup, mata pun tutup. Okay. Lantaran sikap mereka, Hamka kata yang demikian, sombong, juhud, maksudnya juhud kat sini tu dia penentangan terhadap Islam, inat ni maksudnya keras kepala, maka hati dan pendengaran mereka telah dicap, dimeterai oleh Tuhan, atau telah disegel. Ini semua bahasa Indonesia ni. Semuanya maksudnya dicop, ditutup, kan. Artinya kekafiran itu telah menjadi sikap hidup mereka. So kufur tu sendiri, kambus kebenaran tu kan, tadi masuk kafarah tu kita sembunyikan, kita kambus kan. So maksudnya kambuskan kebenaran tu dah jadi sikap hidup mereka. Maksudnya datanglah apa-apa, dah bungkus, simpan. Mila beriman kepada Allah, okey, bungkus, simpan. Memang dia dah sikap mereka, dia tidak akan ubah. Sama ada kita bagi tahu ke tak bagi tahu, sama. Kan? Lantaran bekas cap itu sudah ada tanda di dalamnya yang tidak dapat dihilangkan lagi. Kan? Sebab tu kita minta Allah SWT untuk buka hati kita. Jangan Allah SWT khatamkan hati kita, tutup hati kita kan. Sebab bila mana Allah SWT dah tutupkan hati kita, macam ni lah. Apa pun orang akan cakap, kita tidak akan terima. Kan? Ibarat kertas, Hamka kata, ibarat kertas yang sudah dicetak padanya huruf, maka buat dimasukkan lagi cap yang lain di dalamnya tidaklah berfaedah lagi. Kan? Kertas, kita saya tak ada kertas kosong. Kalau kita ada kertas kosong A4 tu kan, bila kita dah print pula depan belakang, dua-dua dah pakai. So bila kita nak print benda lain, mana boleh kita nak masuk kertas yang sama? Sebabnya dua-dua muka tu telah dicop, telah ada benda dah. Kan? Kalau kita print atas dia akan jadi double lah atas dia. So macam mana nak baca? Tak boleh nak baca kan. Jadi sebab tu hanya kertas yang kosong saja yang dapat diberikan cap ataupun cetakan. Sebab tu saya kata tadi, kita semuanya ada fitrah, kita semuanya kosong. Sebab tu dalam hadis Nabi, setiap yang lahir itu berasal daripada fitrah, suci, seperti mana lembaran kertas yang kosong. Kemudian ibu bapa lah, kan, ibu bapa lah yang akan membentuk. Kalau ibu bapa bentuk dia jadi seorang yang beriman, mewarnakan lembaran kain putih itu menjadi seorang yang beriman, maka berimanlah dia. Kalau ibu bapa mengajar, mendidik dia ke arah Yahudi dan Nasrani, ke arah Yahudi dan Nasrani lah anak itu akan menjadi. Okay? Tidak atau pengertian segel ataupun materai itu, pengertian cop tu tidak dapat dibuka lagi oleh sesiapa juga, laksana sebuah rumah yang telah disegel oleh mahkamah kerana kalah dalam perkara, tidak dapat dibuka lagi. Contoh masuk kat sini macam rumah dah kena sita kan, dah kena pangkah, dah sita, tip kuning polis pun dah letak kat situ semua tu, mana boleh kita nak buka lagi kan. Kalau kita buka tu jadi kesalahan. So bila rumah dah kena sita, maksudnya tak boleh lah kita nak buka, itu maksudnya. Okay. Dan pada penglihatan mereka sudah ada penutup. Sebab itu apa pun yang diperlihatkan kepada mereka tidaklah akan tampak oleh mereka lagi. Kan? Mata ni celik, nampak. Tapi bila hati telah ditutup, seakan-akan mata pun ditutup sekali. Pernah juga dikatakan orang bahawa mata itu telah memakai kacamata yang mempunyai warna khusus, misalnya warna hitam, maka meskipun barang putih dibawa kepadanya, dia akan melihatnya hitam juga. Ini Hamka bagi perumpamaan. Kalau orang tu mata dia pakai spek mata hitam, kita pun bawalah kertas ke, bawalah kain ke warna putih kan, kita tanya dia, ni warna apa? Kalau dia tak tengok dengan mata dia yang tanpa pakai kacamata, mestilah dia tak boleh nak macam warna apa tu biru nampak macam biru-biru, kelabu dia akan kata kelabu, sebab dia tak nampak putih lah. Sebab apa? Sebab spek mata ni hitam. Kalau pakai spek mata putih, nampaklah spek mata biasa kan, nampaklah ni warna dia ni warna sekian. Tapi dia pakai spek mata warna hitam, so benda putih pun nampak hitam kan. Pakai spek mata warna kuning pun dia tak nampak, dia nampak warna kuning je lah. Itu maksudnya. Kalau mata tu telah ditutup, maka dia tidak akan dapat melihat kebenaran. Okay. Kemudian sambungan sedikit ayat yang ke-7 tadi, walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang besar. So bagi orang yang kafir, tanpa kita fikir lagi, memang kita tahu dah
orang yang kafir itu akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang besar. Kerana menafikan menafikan dakwah Allah SWT, dakwah Islam tu yang Allah SWT bagi, menafikan Allah SWT, menafikan rukun-rukun iman yang ada, menafikan rukun-rukun Islam yang ada. Jadi pantaslah mereka diazab oleh Allah SWT. Sebab macam benda yang kita boleh faham. Bila kita duduk di tempat orang, kita bekerja di syarikat orang, kita masuk ke tempat orang, kita makan tempat orang, kita sewa tempat orang. So bila kata tempat orang, so kuasa mutlak tu adalah kepada pemiliknya lah. So bila pemiliknya kata tak boleh lah kan. Kan kita duduk hotel kata tak boleh asap-asap contohnya. Tak boleh bakar-bakar, tak boleh masak contohnya. So takkan kita tak boleh dah kata ini hak asasi, orang kena makan. Makan tu merupakan hak asasi manusia. Kita bukan soal kau makan tu, soalnya itu tempat orang. Bila orang letak peraturan tu, itu kita kena ikut. Sebab dia lah tuannya. Kalau lah kita tak nak ikut, kita kena makan tempat lain lah. Ataupun duduk rumah sendiri lah kan. Boleh makan, boleh masak dan sebagainya. Itu kita nak masak macam mana pun, kita bakar rumah pun, itu rumah kita kan. Tapi bila kita kat tempat orang, kita kena ikut peraturan orang. Jadi bila kita hidup di bumi Allah SWT, kita hidup di dalam kehidupan yang Allah SWT yang ciptakan untuk kita, so kita kena ikut peraturan dia. Itu je, simple basic rule ni adalah itu. Kan? Macam mana kita apply dekat muka bumi ni, macam tu juga kita dengan Allah SWT. Cumanya, bila kita dengan sesama manusia di atas muka bumi, kita rugi, pemilik tempat rugi. Maksudnya, macam tadi saya katalah, kita pula pergi bakar, pula buat BBQ dalam hotel kan, contohnya. Kita rugi, bila kita kena denda, orang owner pun rugi juga kan. Maksudnya kalau terbakar ke, hangus satu bangunan ke, yalah barang rosak, bilik dah bau kotor dan sebagainya. So tuan hotel pun rugi juga, sama-sama rugi, dulu rugi kan. Tapi dengan Allah SWT tu, Allah SWT tidak rugi apa-apa. Walaupun sedikit pun Allah SWT tidak rugi. Sebab yang Allah SWT buat peraturan tu adalah untuk kita. Kan? Bukan untuk dia. Allah SWT tidak meminta apa-apa. Dia tak ada kepentingan apa-apa pun terhadap segala peraturan yang ditetapkan. Tapi kita yang manusia, kitalah yang rugi. So sebab tu Allah SWT kata, bagi mereka orang-orang yang kufur, yang tutup kebenaran, maka bagi mereka azab yang besar. Azab kekufuran itu amat besar. Pertama, azab dalam kehidupan dunia, dan kedua, azab di akhirat kelak. Kan? Orang kafir ni kat dunia pun dah diazab, ingatkan dah mati nanti, dah settle lah, tak ada azab. Akhirat pun kena azab lagi. Kan? Tak berhenti azabnya. Sangat pedih kan. Okay. Penentang-penentang kebenaran itu kerana kufur, iaitu menimbun perasaan hati yang murni, akan selalu resah gelisah. Itu azab di dunia. Kan? Dekat azab dunia ni ada banyak antaranya azab dunia ni Allah SWT tarik nikmat lah. Bila kita kata tarik nikmat tu macam-macam. Nikmat ni kita tak kata duit saja kan. Bila Allah SWT tarik nikmat duit, nikmat kesihatan, nikmat masa, dia tak ada masa, bekerja-kerja, dia tak ada masa. Nikmat ketenangan, tenang tu juga adalah nikmat kan. Ada orang kira alhamdulillah dari sudut rezekinya, dari sudut duit materialnya ada, jawatannya tinggi, tapi tak tenang pula. So itu pun satu masalah juga tu. Sebab ketenangan tu juga adalah satu nikmat. Jadi orang kafir sentiasa hidup dalam keadaan resah gelisah. Tidak pernah bersenang diam kerana sakit hati. Macam tadi, orang yang kufur tadi, kenapa dia kufur? Satunya orang yang macam Raja Heraklius tu, sebab dia takut hilang jawatan. Kan? Jadi perasaannya adalah takut hilang jawatan. Dia tak tenang. Dia tak tenang. Azabnya adalah dia tak tenang. Kat situ Allah dah bagi dah perasaan dia tak tenang. Sebab jawatan dia tu nak diambil orang. Atau jawatan dia tu akan digulingkan. So sentiasa rasa tidak tenang. Okay? Dan yang kedua, rasa iri hati. Iri hati ni, tuan-tuan dan puan, iri hati ni perasaan tak tenang. Kan? Baru buka mata je, sakit hati. Tengok. Ada je dia sakit hati. Nak tutup mata, sebelum tutup mata pun terfikir sakit hati lagi. Kan? Sebab tu perasaan dengki, kita minta jauh Allah SWT dari perasaan dengki, iri hati, jealous, sombong. Sebab kita tak tenang sebenarnya dengan perasaan-perasaan macam ni. Kan? Kita nak hidup dalam keadaan tenang. Maksudnya kita tak ada rasa tak puas hati dengan orang. Kita rasa qanaah, cukup dengan rezeki Allah SWT bagi kat kita. Kan? Kita rasa tenang, alhamdulillah. Ada orang dengan banyaknya itu tenang, alhamdulillah. Ada orang dengan sikitnya itu pun tenang, alhamdulillah. Bukanlah maksudnya sikit tu tidak berusaha.
Kan? Tapi maksudnya dalam proses dia berusaha tu, dengan sikit yang dia ada tu pun alhamdulillah dia tenang. Bila makin banyak nanti, alhamdulillah lagi tenang kan. Ini orang lagi banyak, lagi tak tenang. Itu masalah tu. Kan? So itu dimaksudkan. Mereka sakit hati kerana kedaulatan mereka diganggu oleh faham yang baru itu. Kan? Dia dah selesa dengan Yahudi dan Nasrani, dia dah selesa dah boleh makan harta riba, boleh berjudi, boleh menipu dalam jual beli dan sebagainya. Tiba-tiba datang kepercayaan kata tak boleh riba, tak boleh judi, tak boleh minum arak, dia rasa tak puas hati. Orang tak tenang, tak tenang ni, tak boleh nak markup harga riba ni. Dia jadi tak tenang hati. Tak tenang ni, tak boleh nak melakukan maksiat, dia tak tenang. Kan? Dia rasa tak tenang tu. Okey. Sebab itu tidur tidak merasa nyenyak, siangnya dipenuhi oleh cemburu. Tidur pun tak tenang. Dalam mimpi pun termimpi-mimpi lagi tak puas hati dengan orang. Siangnya dipenuhi oleh cemburu. Mereka selalu didorong-dorong oleh hawa nafsu mereka sendiri supaya bertindak jahat. Daripada rasa tak tenang tu, dia react. Sebab tu, dengki ni, hasad dengki ni, dia yang salahnya adalah apabila cara kita cara kita respon terhadap perasaan dengki tu macam mana. Contohlah maksud saya, bila kita tengok orang, Masya Allah, kereta dia besar, kita kan, Masya Allah, tenang ni hidup dia, Masya Allah, kayanya dia. Perasaan tu perasaan lumrah manusia. Manusia ni dia sentiasa rasa tidak cukup. Dan manusia ni cintakan pada dunia. Tengok ya Allah cantiknya, pakaiannya, cantiknya itu. Kita tengok orang tu, kita ada perasaan tu. Tapi sekiranya perasaan itu kita respon dengan cara, alhamdulillah tu nikmat dia, semoga Allah SWT bagi yang baik untuk aku juga. Ataupun kita usaha menaikkan kita punya, orang kata semangat untuk terus berusaha, bekerja dan sebagainya. So itu tak ada masalah. Itu bukanlah hasad dengki yang dilarang dalam Islam. Tapi apabila perasaan itu, cara direspon adalah dia cuba untuk mematikan nikmat orang lain. Begitu. Dia tengok orang tu keretanya cantik, dia tak puas hati, dia dengki, dia rosakkan kereta orang tu. Jadi cara dia respon itu yang menunjukkan perasaan dengki itu salah. So macam dalam kes ni, dia kata nafsu mereka sendiri itu supaya bertindak jahat. Kalau perlu membunuh pun mereka mahu. Nak sampai tahap bunuh kan. Hati mereka bertambah sakit kerana apa yang mereka halangi itu bertambah maju juga, dan apa yang mereka pertahankan bertambah terdesak. Orang-orang kafir di Mekah ketika itu, dia cuba tahan Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, Nabi SAW kan dengan orang Islam ketika itu, dia diboykot di pulau yang mana dah bertunang nak kahwin dengan orang Islam tu, orang kafir tu kata putus tunang, tak boleh nak kahwin, tak boleh nak jalinkan hubungan. Yang mana berjual beli pun tak boleh jual beli, yang mana macam-macam lah, semua dia potong. Dia pulaukan orang-orang Islam dan sebagainya. Jadi mereka cuba untuk desak mereka. Tapi walaupun mereka desak, mereka pulau, mereka macam-macam lah mereka buat pada orang Islam, tapi agama Islam bertambah maju. Dan kepercayaan mereka menyembah berhala tu makin orang kata makin terdesak. Makin tak maju-maju. Makin orang kata nak pupus dah ketika itu. Jadi itu yang mereka jadi tak puas hati tu. Hidup tak tenang lah. Kan? Dia cuba nak halang orang, tapi orang lain pula lagi maju. Itulah sebabnya di zaman Mekah, pemuka musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal pernah membuat permuafakatan hendak membunuh Nabi SAW. Kan? Sebab tu di Mekah dulu sampai ada tahap mereka nak bunuh Nabi SAW. Banyaklah cubaan-cubaan untuk membunuh. Padahal Muhammad bin Abdullah tu anak buah mereka, kan? Anak buah Abu Lahab dan sebagainya. Tapi sampai tahap nak bunuh bila dah tak puas hati. Kan? Pernah sedangkan di Madinah, orang Yahudi Bani Nadir nyaris menimpakan batu besar kepada Rasulullah yang sedang duduk bersandar pada satu dinding di rumah-rumah mereka. Sebab bila Nabi SAW berada di Mekah, yang lawan mereka ketika itu adalah orang musyrik Mekah, antaranya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Bila pindah ke Madinah pula, orang-orang Yahudi Bani Nadir dan sebagainya, orang-orang munafik, mereka pula yang cuba untuk menyerang Nabi SAW. Sebab tu ada yang nak cuba bunuh Nabi kan. Nabi SAW duduk Mekah pun ada yang nak bunuh, duduk di Madinah pun ada yang nak bunuh juga. Kan? Dengan demikian dapatlah kita merasai bahawa mereka itu disiksa dan diazab oleh kekufuran mereka sendiri. Akhirnya sampailah ke puncak ketika pemuka-pemuka Quraisy 70 orang banyaknya tewas dalam peperangan Badar
dan selebihnya pulang dengan kekalahan. So ni semua azab dunia Allah tunjukkan. Kau cuba nak serang Nabi SAW, kau cuba nak kufur, bukan cuba, kau kufur, kau memang tengah kufur, so Allah balas di dunia. Allah boleh je balas cash, Allah boleh je balas di akhirat, tapi Allah juga boleh juga balas di dunia. Kan cash kat dunia dah dapat dah. Kan? Jadi Allah SWT balas macam mana dalam peperangan Badar, 70 orang Quraisy ketika itu tewas, mati, dan orang-orang kafir itu tewas dalam peperangan Badar, dan selebihnya pulang dengan kekalahan. Kan? Bahkan paman pakcik Nabi SAW yang menjadi pemuka dari kekufuran itu, iaitu Abu Lahab, setelah menerima berita kekalahan di Badar itu, terus mati jengkang di saat itu juga kerana sangat terkejut. Kan Abu Lahab pun dia mati dalam keadaan yang sangatlah hina. Kan? Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya mati dalam keadaan yang sangat hina. Inilah macam-macam azab dunia. Inilah contoh-contoh azab di dunia. Kan? Itu macam mana orang di Mekah. Orang Yahudi di Madinah pula, sebab tadi kan ada Bani Nadir tadi, pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun bernasib sedemikian pula. Ka'ab bin Al-Ashrah dibunuh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang ini antara pembesar-pembesarnya. Bani Quraidah disapu bersih, dihapuskan, dan Bani Nadir diusir habis daripada Madinah. Kan? Kalaulah kau terima agama Islam tu dengan rela hati, sebabnya bukan terima dengan paksa, terima dengan rela hati sebabnya dia dah percaya, tapi dia tak nak mempercayai kepercayaan tu, dia tutup. Kan? Kalaulah time kau percaya tu kau terima, nescaya kau akan dapat nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Kan? Tapi bila mana mereka tolak, mereka kufur, maka di dunia mereka telah diazab dan mereka tidaklah mendapat nikmat tu, bahkan diazab pula. Kan? Ada yang mati, ada yang kena bunuh, ada yang diusir, dan macam-macam lagi. Raja Parsi yang tadi, yang saya cerita tadi tu, Abu Ruis Raja Parsi tu, setelah utusan Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan melaporkan kepada beliau, kepada Rasulullah, bahawa surat beliau dirobek, serta beliau kata kerajaannya akan robek. So bila Nabi SAW sampai utusan tu patah balik, kata surat ni telah dikoyakkan, maka Nabi pun mendoakan agar kerajaan Parsi itu pun akan dikoyakkan nanti. Dia mati dibunuh oleh puteranya sendiri, dan sejak itu kerajaan Bani Sasan itu kerajaan Parsi itulah, hancur dari dalam kerana perebutan mahkota, sehingga seketika Islam masuk ke sana, mereka tidak dapat bertahan lagi, iaitu tentera di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. So maksudnya kerajaan Raja Parsi tadi itu yang secara bongkaknya menolak dakwah Nabi, siap koyak lagi, akhirnya dia tu dibunuh sendiri oleh anaknya, berlakulah perebutan mahkota dan sebagainya, dan last kali negara Islam pun masuk, kan, diketuai oleh sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas pada zaman Umar bin Al-Khattab. Kemudian mereka pun dapat tawan kota Parsi. Raja Heraklius yang tadi tu, yang Syam tu pun, sekeping demi sekeping kerajaannya di Syria direbut oleh Islam, sehingga akhirnya terpaksa negeri itu ditinggalkan. Sambil menitikkan air mata, dia berkata, selamat tinggal Syria, selamat tinggal yang tidak akan bertemu lagi. Kan? Maksudnya Raja Heraklius itu pun diusir keluar daripada negara yang telah ditawan itu. Inilah azab dunia yang besar. Bagi pemuka-pemuka kafir dan menentang itu, tentu akan mereka terima juga azab di akhirat yang lebih besar. Jangan ingat azab dah habis kat situ dah. Azab nanti bersambung pula di akhirat nanti. Kan? Itulah sebab tu macam yang saya kata, orang Islam, orang beriman, kita yang bersyahadah ini, mengikut i'tiqad kita, buat baik insya-Allah ke dalam syurga, buat jahat akan singgah di neraka, dicucikan dan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi macam yang saya selalu kata, sama-samalah kita doa supaya janganlah kita duduk transit sekejap ke neraka. Sebab sesaat pun kita kat neraka pun kita tak sanggup. So kita minta Allah SWT fast track terus kita masuk ke syurga Allah SWT, kan? Diampunkan segala dosa kita, kalau ada, takkanlah tak ada, kan? Kita manusia, diampunkanlah dosa kita, dan juga semoga Allah SWT amalan kita tu diterima, kan? Ini kita buat amalan, kita buat amalan, tengok amalan tak diterima, na'udzubillah, kan? Kita menabung, simpan duit, simpan dalam akaun, 2-3 akaun kita simpan, sekali bila check statement, kosong. Mana duit kita masuk tu? Tak hilang. So tidak diterima, kan? Kita tak naklah macam tu. Jadi kita mohon Allah SWT untuk terima amal ibadah kita,
dengan rahmat Allah SWT, dan kita dimasukkan ke syurga Allah SWT tanpa dihisap, laju je masuk kan. Tanpa kita na'udzubillah singgah sebentar RNR di neraka tu, kita tak nak kan. Okay, jadi itulah azab dunia. Orang kafir akhirat nanti bersambung lagi azab ni. Dalam banyak ayat Quran, khalidina fiha, sampai bila-bila akan kekal di dalamnya kan, khalidina fiha. Dan di dalam neraka nanti pun azab tu tidak akan berhenti, tak akan putus-putus. Sebab tu dalam satu ayat yang berkaitan dengan azab ni, Allah SWT berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allah SWT kata azab di neraka nanti ni, kullama nadijat juluduhum, kan api kan kat neraka tu. So Allah SWT kata apabila kulit mereka tu telah menggelupas, telah terbakar dengan api, bukannya ingatkan dah settle kan, sebab ada kepercayaan apabila mati kita bakar kan. Dalam kepercayaan tu, kenapa dibakar? Supaya habislah azab dia kat situ contohnya. So nanti dalam kehidupan seterusnya tu tidak akan disentuh oleh api lagi. Itu kepercayaannya lah. Tapi kepercayaan kita ni, bila kita mati tak boleh lari lah. Kita orang tu mati dibakar ke, orang tu mati dihiris halus-halus ke, hilang jejak dia di atas muka bumi. Tapi bila akhirat nanti Allah SWT akan hisap balik, akan hitung balik kan. Jadi bila di akhirat nanti orang-orang kafir, bila di dalam neraka, bila diazab tu kulitnya menggelupas, dah terbakar, dah habis dah kan. Kemudian bila bakar habis ni, kalau dalam secara saintifik, kalau medical, kalau kita ada informasi berkaitan dengan kulit ni kan. Kulit ni kan selalu kalau orang mangsa kebakaran kan, dia akan bagi tahu berapa degree kan, level yang keberapa. First degree ke second degree ke kan. Sebabnya kalau orang tu terbakar yang dah tahap yang dah teruk kan, dia punya deria rasa ni pun dah mati dah kan. So bila deria rasa tu dah mati, bakar lagi dah tak rasa apa-apa dah kan. Sebabnya, tapi bukanlah kata bagus, dah kebal, bukan kebal, dia memang dah mati dah dia punya deria rasa tu. Jadi dekat akhirat Allah SWT nak tunjukkan bahawasanya azab tu berterusan. Allah kata setiap kali kulit dia dah terbakar menggelupas, diingatkan Allah dah let go dah, dia kiranya settle lah, dah terbakar, dah tak rasa apa-apa tu, kira bolehlah duduk neraka senang lenang situ kan, tak rasa dah kena bakar, dah biasa kan. Dia dah jadi otai dah kat neraka tu sebab dah lama kan. Tak, dekat neraka tu Allah kata bila dah terbakar kulit tu, badalnahum, Allah ganti balik dengan kulit yang baru. So dia rasa balik sakit yang sama. Terbakar lagi, dah tak rasa apa-apa dah, Allah ganti lagi yang baru. Kan? Bila dia dah lama tu, dia bukan makin lali, dia makin sakit, makin merasa berterusan rasanya kan. Ada orang kan bila sakit sekali tu, orang lepas ni macam kena rotan lah kan. Rotan ni dulu saya ingat sekolah dulu tu, bila rotan sekali tu sakit, 1, 2, 3 tu sakit, tapi bila dah lama tu dia dah kebas lah, dia dah tak rasa apa-apa lah kan. Itu orang kata cerita-cerita dulu lah kan, bila kena rotan lama-lama tu dia dah jadi kebal kan. Tapi tak, di neraka tu ganti lagi. So sebab tu tak habis azab di dunia, sambung pula ke akhirat. Dekat akhirat tak ada habis-habis, berterusan lah sampai bila-bila. Itu maksud dia. Okay. Kemudian dikata kat sini, sekarang kita umat pengikut dan penjunjung tinggi kita dapatlah mengambil pengajaran daripada kedua ayat ni. So kita dapatlah pengajaran daripada ayat ke-6 dan ke-7 tadi. Apabila cerita Muhammad yang sejati ditegakkan, maksudnya apabila dakwah Nabi Muhammad itu ditegakkan, kita pun akan berjumpa pertentangan dengan kekufuran yang demikian. Dakwah ni dia takkan senang. Dakwah ni dia tidak akan tak ada halangan, sentiasa ada. Allah SWT dah bagi tahu dah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Allah SWT kata, Allah SWT jadi, Allah tu yang ciptakan. Allah SWT jadikan kepada Nabi ni mesti ada musuh. Sebab tak nak bagi kerja senang lah. Kalau kerja senang tak merasalah keperitan kan. Kalau benda tu senang, kita tak rasalah, kita tak hargailah benda yang kita dapat tu. Sebab nak dapat dia senang kan. Apa kata buku bumi ni, kita dapat senang kan, kita tak hargai. Nak minum air senang, pergilah. Air free ada, air bayar pun ada kan. Senang kan. Air sejuk ada, air panas ada. Tapi sebab benda tu senang nak dapat, kita tak hargai. Tapi bila na'udzubillah satu benda tu susah dah dia dapat, kita punya saudara-saudara kita di Palestin dan sebagainya, susahnya lah nak dapatkan makan minum, ketenangan, selesa, tidur dengan selesa. Jadi
apabila susah, jadi mereka memanfaatkan, mereka menghargai benda tu kan. Jadi itu Nabi SAW pun ada tentangan je. So hati mereka menerima kebenaran itu, tetapi mereka timbuni, mereka sembunyikan. Laksana peladang, okey ni kita skip, dia punya bagi contoh lah. Laksana peladang ni bila biji jagung tu apabila ditanam di kampus, akhirnya dia tidak timbul. Itu perumpamaan yang Hamka bagilah. Maksudnya tanaman tu bila tidak dijaga dengan baik, kambus, so bila nak timbulnya. So itu yang dimaksudkan dengan Hamka oleh ayat. Kita dah sampai mana ni? 156. Okey. Betul lah. Agama Islam telah kita terima, atau perenggan yang bawah tu, agama Islam telah kita terima dalam keseluruhannya dan telah kita namai ia agama kita. Kita terima inna dina indallahi al-Islam. Okey. Ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir. Akan tetapi amal Islam tidak dikerjakannya. Yang ni Hamka cuba tegur kita lah. Kita ingatkan, insyaAllah lah kita kat sini semua, kita doa kepada Allah SWT untuk tetapkan hati kita, kita ni orang Islam, kita ni orang iman. Kita syahadah, kita tahu mana buruk, kita tahu mana baik. Alhamdulillah. Tapi meskipun macam tu, Hamka tegur. Hamka kata, ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir. Tak, mestilah kita ni elok-elok duduk sini orang kata kita kafir kan. Marahlah kita kan. Sebab kita tahu kafir tu adalah satu satu gelaran yang dahsyat. Kan? Kafir tu, macam tadi lah, kafir tu maksudnya dapat azab dunia akhirat. Maksud kita tak nak lah. So kita akan marah. Tapi Hamka kata akan tetapi amal Islam tidak dikerjakannya. Kan? Sebabnya ada macam tu. Mulut kata Islam tapi perbuatannya tidak menggambarkan Islam. Dan jika diajak pada ajaran Islam, dia marah. Lagi teruk lagi tu. Kalaulah tak buat tu, malas buat tu, bukanlah kata bagus, tapi nak katanya satu hal lah. Dia tahu benda tu kena buat, tapi dia pun terlepas, dia pun tak buat. Itu satu hal. Tapi ni, dia kata di Islam, dia marah pula bila orang ajak pada ajaran Islam. Lagilah teruk kan. Apakah ini akan dapat murka Allah pula dengan dicap hati dan pendengarannya dan penglihatannya ditutup dan diselubungi. Jadi Hamka kata, adakah ini sama macam orang kafir yang kita kata tadi tu, ditutup mata hati dan sebagainya. Islam hanya dapat hidup kerana selalu adanya dakwah. Kan? Islam ni kena ada dakwah, kena disampaikan. Kena ada sampaikan. Sebab tu Allah SWT kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah kata, wahai Rasul, sampaikanlah agama kamu ni, sampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalaulah kamu tak sampaikan, nescaya risalah tu tidak akan sampai pada orang lain. Okay, kat sini, kenapa Allah cakap macam tu? Padahal Allah SWT dia tak kisah pun kalau orang sampaikan, orang dakwah ke apa, tak rugi kat dia. Bila Allah kata kalau kau tak sampaikan, maka agama tu tidak boleh disampaikan pada orang lain. Padahal kalau ikutkan Allah boleh je sampaikan dengan cara lain. Tapi tak. Sebab Allah SWT nak ajar kepada Nabi SAW untuk berdakwah. Kena dakwah. Kalau tak dakwah, maka agama tu tak sampai. Islam hanya dapat hidup kalau ahli-ahli fikirnya selalu menggali rahsianya buat dijalankan. Ia tidak boleh dibiarkan membeku, jumut. Kalau telah jumut, ia berhenti mati. Agama kita ni, kita tak boleh ikutlah, biar je lah kat situ. Kita yakin ni agama kita ni, kita agama benar kan, jadi kita biar je lah agama tu, tak rugi pun. Maksudnya dia akan sampai hari kiamat. Memanglah Allah memang akan jaga. Tapi kalau umat Islam sendiri tak mengembangkan agama tu, tak berdakwah, so dia akan jumut, dia akan mati. Tapi matinya Islam tu bukan maksudnya Allah kalah. Tak, Allah tak rugi apa-apa. Kita yang rugi. Kan? Sekarang ni kita berada di negara Malaysia yang mana nikmat Islam tu kita dapat dirasai. Tapi kalau kita tidak pertahankan, kalau kita tidak perjuangkan, maka dia, nauzubillah, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang Allah SWT aturkan untuk negara Malaysia ni, kita tak tahu kan. So kita mohon, kita doa supaya Allah kekalkan kita hidup dalam keadaan yang tenang, yang aman. Nak solat tenang, ada tempat nak solat kena sorok-sorok. Ada tempat nak solat susah, tak ada tempat. So kita yang senang ni, kita doakan, kita mohon supaya Allah SWT kekalkan benda ni. Tapi memanglah kita doa Allah kekalkan, tapi tindakannya daripada kita untuk kita berdakwah. Okay? Maka orang yang menghidupkannya kembali akan bertemulah dengan rintangan yang besar. Sebab bila dah mati, na'uzubillah, kalaulah dengan uzubillah satu negara tu mati Islamnya, bila nak start balik nanti tu ada tentangan yang besar. Sebab dia akan start baru. Macam tu. Maka orang yang menghidupkan kembali akan bertemulah dengan rintangan besar, iaitu kekufuran dan orang yang mengakui dirinya Islam sendiri.
Namun sebagaimana juga kedua ayat ini diperingatkan kepada Nabi SAW, bukan buat beliau putus asa. Okay. Tuan-tuan dan puan, bila kita baca ayat tadi, kan Allah kata, orang kafir ni sama je. Kita ingatkan ke, kita tak ingatkan dia, sama je. Kan Allah kata macam tu kan? Tapi itu bukan bermaksud Allah SWT suruh give up ataupun tak payahlah dakwah. Sama je. Berdakwah ke tak berdakwah, dia orang tu sama je. Tak. Allah SWT bagi tahu macam macam tadi tu, innalladzina kafaru sawa'un alaihim tu, Allah SWT nak tanamkan kepada kita, kita ni berdakwah bukan KPI kita tu, kita nak sampaikan dakwah. Itu yang penting. Sebab dia terima atau tak terima, itu bukan tugas kita. Itu hidayah Allah. Itu maksud dia. Bila Allah SWT kata, orang kafir ni sama je. Kau cakap dengan dia ke, kau tak cakap dengan dia ke, kalau dia tak nak beriman, dia tak nak beriman. Macam tu kan. Tapi kita kena berdakwah, kita kena sampaikan. Sebab tugas kita sampaikan. Tugas kita tabligh, sampaikan. Dan juga tabiin, terangkan. Diterima ke tak terima, tu Tuhan punya kerja. Itu. Sama lah macam orang kata, kenapa perlu buat amal ibadat lagi, padahal Allah dah tentu dah kita ni syurga ke neraka. Persoalannya kita dah tahu ke kita ni syurga ke atau neraka. So kalau kita tak tahu, dan kita kena usahalah. Sebabnya kita tak tahu kita duduk syurga ke duduk di neraka. Kan? Ada orang kata, tak payahlah buat amal ibadah, Allah dah tentukan dah kita ni syurga ke neraka. Memang betul. Tapi cerita dia kau tahu ke tak kan? Macam orang kata, tak payahlah baca lebih-lebih, dah lulus dah pun. Kan? Kalau ada orang kata kan, contoh macam saya bersyarah, saya kata, okay, confirm semua lulus. Saya kata macam tu kan. Awak masuk kelas je, insyaAllah lulus. Kan? Exam belum lagi ni, tapi saya kata masuk kelas je, insyaAllah lulus. Sebabnya, kalau masuk kelas tu, kita nampak lah kan, usaha dia kan. So dia pun, tak apalah, tak payahlah, tak payahlah orang kata apa, teruk-teruk sangat. Lulus tu lulus dah. Kalau dia nak lulus lah, sekadar lulus je, lulus tu dah boleh lulus dah. Macam tu kan. Tapi sebab dia dah tahu lulus, dia tahu saya akan luluskan dia. Tapi cerita sekarang ni, kita tak tahu lagi kita lulus ke tak. Apa bukti yang kita dah tahu kita ni lulus ke tak ni nak masuk syurga atau neraka? Kita tak tahu lagi. Sekarang ni kita beriman bukan bermaksud kita dah confirm masuk syurga, tak. Sebab innamal a'malu binniyat, satu, amalan tu bergantung pada niat. Satu lagi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat pada pengakhirannya nanti. Nauzubillah, kita tak nak ada orang tu hidupnya penuh dengan kekufuran, hidupnya penuh maksiat, tapi penghujungnya tu dia sempat bertaubat, Allah masukkan dia dalam syurga. Ada orang itu hidupnya sangatlah kuat beribadah, kan? Sangatlah tinggi keimanannya, tapi di akhirnya itu diuji oleh Allah SWT, dan tiba-tiba dia jadi sebaliknya, dia kufur, akhirnya masuk ke dalam neraka Allah SWT. So kita tak tahu. So kita doa kepada Allah SWT untuk Allah SWT selamatkan kita. Okay? Jadi kita pun dah 10.30 dah. Yang bawah-bawah tu saya ringkaskan saja. Jadi itulah yang Allah SWT nak masukkan. Bila Allah kata, walaupun Allah kata orang kafir ni sama je, kita beribadah ke, kita dakwah ke tak berdakwah pun sama je, bukanlah bermaksud kita boleh putus asa. Okay? So itulah yang dimaksudkan. Yang belakang tadi pun dia ada huraian panjang je berkaitan ayat yang kita bacakan tadi. Jadi secara kesimpulannya, alhamdulillah hari ini kita dah baca 2 ayat, ayat ke-6 dan juga ayat ke-7, yang mana pada plot kali ini, pada episod kali ini, Allah SWT cerita pula pasal orang kafir. Lepas Allah dah cerita pasal orang beriman. Cumanya bila Allah SWT cerita orang beriman, Allah sebut point dia, ciri dia 1, 2, 3, 4, 5. Beriman ghaib, solat, untuk refresh balik. Sebabnya orang Islam ni lebih hijrah pada Mekah pergi Madinah. Okay, kita nak start negara Madinah ni, nak start kerajaan sendiri, Allah SWT refresh balik. Orang beriman ni kena buat macam ni. Umum. Solat, percaya benda ghaib, solat, infak harta. Kan dia merangkumi 3 tu, rohani, ya, percaya, amal ibadat, solat, dan juga infak, muamalat dengan manusia. Semua tu kena acuan Islam. Okay. Kemudian bila cerita kafir, Allah SWT laju je, skip je. Tak payah cerita dah orang kafir tu je. Dah faham dah. Korang duduk Mekah lama kan, berapa belas tahun korang duduk Mekah, korang dah tahu dah orang kafir tu macam mana. Kalau akidah tu korang lagi tahu sebab korang duduk dengan orang sembah bahala. Jadi itu maksudnya. Jadi Allah SWT skipkan ciri-ciri, Allah terus kepada orang kafir ni, kau beriman ke, kau tak beriman ke, sama je kalau dia memang tak nak. Mereka ni ditutup segala-galanya, mata, hati dan sebagainya, dan mereka ini akan dapat azab. Tapi bukan bermakna kau kena give up. Sebabnya sekarang ni kau dah nak start negara Madinah,
engkau nak jadi negara sendiri. Dekat Mekah, engkau duduk di bawah kerajaan yang bukan Islam. Kan orang kafir yang mentadbir Mekah. So, banyak benda tak boleh nak buat. Kan? Banyak-banyak undang-undang Islam segalanya tak boleh buat. Tapi bila di Madinah ni, kau dah kenal dah orang kafir macam mana bila kau duduk Mekah. So, sekarang ni Allah bagi kau kerajaan Madinah. Kau buatlah. Kat Mekah dulu kau tak boleh nak buat hukum Islam. Okay, sekarang ni kau berada di kerajaan Madinah. Sila, binalah negara Islam tu dengan mana iman yang kau ada tadi tu. So sebab tu Allah bagi tahu orang kafir tu macam mana. Sebabnya bukannya objektif tu memanglah nak berdakwah tu nak suruh orang masuk Islam. Tapi hidayah tu milik Allah. Yang penting kau usaha, kau buat. So negara Madinah ni baru nak start, baru nak bina. Allah kata yang penting kau buat. Apa hasilnya itu nanti Allah SWT yang tentukan. Okay? So itulah yang nak disampaikan dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7. Dan insyaAllah nanti ada rezeki, banyak umur murah rezeki, insyaAllah kita akan jumpa untuk orang munafik pula. So bila dah kena orang mukmin, dah kena orang kafir, nak start membina kerajaan, ada pula cabaran satu lagi iaitu orang munafik. So kat situ nanti Allah akan ceritakan pada ayat seterusnya. Dan ayat-ayat munafik ni kalau kita tengok dalam buku tu ayat 8 sampai ayat 13, panjang. Bukan maksudnya panjang lah banding ayat kafir dengan iman tadi kan. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak suruh betul-betul kenal orang munafik ni, orang talam dua muka ni macam mana. Sebab mereka inilah yang akan menghancurkan Islam dari dalam. So diorang ni kena berjaga-jaga. Kan? Kita kalau orang benci kita, musuh orang benci kita dah tak heran lah. Sebab aku memang tahu dia memang tak suka aku. Macam tu kan? Okay, aku memang tahu dia memang benci dekat aku. So tak heran lah ni. Kan? Kalau memang kita ada musuh kan, kita ada musuh kan. So kalau dia hidang makanan tu, kita tahu dah boleh jadi ada benda tak elok semua. Sebab kita tahu tu musuh kita. Tapi bila orang munafik ni, orang tu baik dengan kita. Tapi kita tak tahu di belakang ni macam mana. So orang ini lagi bahaya. Kan? Duduk sama-sama, gelak sama-sama tapi membawa mudarat. Lebih daripada orang yang memang musuh pada kita. So sebab tu Allah SWT panjangkan ayat tu untuk kita kenal macam mana orang munafik. Okay. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang salah, yang kurang tu daripada kesilapan saya sendiri. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.